Subtopik 2.2 dalam topik 2 kinematics of linear motion adalah berkaitan tentang pergerakan objek yang bergerak secara accelerated motion. Yang mana accelerated motion ni bermaksud ada satu nilai percutan A. So nilai A itu adalah constant. Constant bukan bermaksud zero. So bermaksud dia ada nilai percutan. Okay, jadi ada satu linear outcome yang kita akan capai. Yang pertama adalah untuk kita pandai macam mana nak apply equation motion with uniform acceleration. So ada 4 equation asas bagi kinematics of linear motion. Equation 1 adalah V bersamaan U plus AT. Okay, so kita akan sama-sama define simbol use. So V ini bermaksud final velocity. U adalah initial velocity. A adalah acceleration. Dan T adalah time, masa. Final velocity bermaksud velocity akhir. Initial velocity, velocity awal. Acceleration, percutan. Time adalah masa. Okay, jadi untuk equation yang kedua, ada satu kuantiti baru iaitu S. Okay, S ini bermaksud displacement. So, S is U darab T tambah half AT square. So, equation ketiga adalah VUAS, iaitu V square is U square plus 2AS. Dan yang equation keempat adalah S bersamaan 1/2 darab U tambah V darab dengan T. Okay, so kita akan tengok macam mana sedikit derivation, okay, iaitu terbitan formula bagi keempat-empat equation tersebut. Sebelum kita apply dengan satu soalan berkaitan dengan uniform acceleration. Okay, jadi untuk terbitan equation yang pertama, VUAT. So secara asasnya equation ni datang daripada definition of acceleration. So how do we define acceleration? Okay, di mana subtopik 2.1 kita dah tengok, okay, di mana acceleration is the average acceleration adalah the change in velocity over time. Okay, yang mana perubahan V bermaksud V final iaitu kuantiti V tolak dengan V initial. So V initial tu adalah U. Okay, bahagi dengan delta T. Delta T adalah T final tolak T initial. So T initial basically adalah 0. So maksudnya T final tolak 0 which is T. Dan kalau kita susun bahawa keluar V sebagai subjek, so A darab dengan T naik atas, so kita akan dapat V tolak U bersamaan A darab T. So then kita bawa keluar V, so kita alihkan negatif U akan jadi positif U and then plus positif AT. Okay, so ini adalah derivation yang pertama. So next kita boleh derive juga equation yang keempat. Okay, equation yang keempat ini asasnya, okay, ini adalah equation 1, ini adalah equation 4. Okay, asas equation 4 sebenarnya adalah datang daripada satu graf. Okay, graf yang kita keluarkan adalah graf halaju melawan masa. So, V against T. So, contohlah satu objek yang mengalami uniform acceleration. Pada masa 0 second, halaju dia bergerak daripada initial halaju U kepada final halaju V. So, katakan dia di sini pada masa 0 second dan kemudian dia memecut sehingga masa T, ini adalah satu tempoh final time T. Okay, dan waktu tu dia mengalami satu halaju akhir V yang mana dia memecut. Okay, contohnya adalah situasi dia. Okay, so di sini kita nampak di mana konsep S adalah area under the graph. Okay, kita dah belajar dalam subtopik 2.1 yang mana area under the graph, line kita daripada A ke B iaitu initial ke final, line ini okay, kita lakarkan, lorikkan sehingga paksi x-axis kita nampak bentuk dia seperti apa. Okay, apakah bentuk lakaran lorikan kuning ni? Okay, so kita nampak sepatutnya area dia adalah bentuk trapezium.
So this is an area of trapezium. So untuk kita keluarkan konsep area of trapezium, kita tahu di mana the area of the trapezium is sebenarnya the displacement. Ini adalah konsep area under the graph VT. So area under graph VT adalah displacement. So kita boleh keluarkan apa displacement. So kita kirakan area under graph VT, iaitu berbentuk area trapezium. So apakah rumus bagi area trapezium? So rumus area trapezium adalah 1/2 didarabkan dengan 2 sisi yang selari. So di mana satukah sisi yang selari? Okay, jawapannya ini adalah sisi selari, yang mana nilai dia adalah U. Daripada 0 sampai U adalah U lah. Okay, dan yang ini juga adalah sisi yang selari. Okay, di mana antara 0 sehingga V. Ini adalah 2 hasil tambah sisi yang selari. So hasil tambah 2 sisi yang selari adalah U tambah V. So dalam contoh soalan dia akan bagilah nilai sebenar U ni. Contohnya adalah 4. Ini adalah 8 meter per second. So maksudnya 1/2 darab dengan 4 tambah dengan 8. U adalah 4, V adalah 8. So 4 tambah 8. Itu adalah hasil tambah 2 sisi yang selari. Okay, dan didarabkan dengan tinggi. So rumus area trapezium adalah 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari darab dengan tinggi trapezium. So ini adalah tinggi trapezium. So tinggi trapezium ni adalah sebenarnya kuantiti masa T. Okay, ini adalah kuantiti T. So kita dah keluarkan formula yang keempat. Okay, so next ada 2 lagi formula. Okay, di mana untuk formula yang kedua kita perasan tiada sebutan V. Okay, jadi macam mana kita nak masukkan sebutan V adalah dengan cara kita masukkan equation 1 dalam equation 4. Okay, so kita akan terbitkan formula yang kedua. So bila kita sub equation 1 ke dalam equation 4, jadi S bersamaan 1/2 U tambah V. V sekarang adalah U tambah AT. Kita sub masuk. Okay, dan darabkan sekali lagi dengan T. So now kita selesaikan hasil darab tersebut. So kita kembangkan. So kita kembangkan 1/2 sekian-sekian. So kita darabkan satu persatu. So U tambah U adalah 2U. Okay, dan 2U ni darab dengan T. So 2UT. Tambahkan dengan AT ni juga kena darab dengan T. So dapat AT square. Okay, dan kita selesaikan pula 1/2. Kita darab 1/2 dengan 2UT. So 2 dah cancel, dapat UT. Okay, dan kita darabkan sekali lagi 1/2 dengan AT square. So kita akan ada plus half AT square. So ini adalah rumus yang kedua, sutat. Okay, so untuk rumus yang ketiga, didapati tiada kuantiti time. Jadi cara untuk kita hilangkan kuantiti time adalah mungkin kita boleh masukkan equation 1, kita keluarkan subjek T adalah dia punya subjek utama. Kita masukkan T dalam equation 4 untuk hilangkan time dia. Sebab equation 3 tiada time. Okay, so daripada equation 1, A adalah V tolak U per T. Okay. Ataupun buat tadi kan. So kita bawa T sebagai subjek. So T adalah V tolak U bahagi A. So time ni kita masukkan dalam equation 4. Okay, sub into equation 4. Okay, equation 4 adalah S is half U tambah V darab dengan T. Okay, so U tambah V dan T sekarang adalah V tolak U bahagi dengan A. Okay, so kita do maths, selesaikan kanan, belah kanan, kita selesaikan, kembangkan dia. Okay, so kita darab satu persatu. So ini bawa keluar A sebagai subjek. Okay, bermaksud kita sedang selesaikan
U tambah V darab dengan V tolak U. Okay, and then we do maths. Okay, so selesaikan satu persatu. U darab V adalah UV. Kemudian U darab U adalah, U darab minus U adalah minus U square. V darab V adalah plus V square. Dan yang terakhir, V darab minus U adalah minus UV. Minus UV ke minus VU ke sama sahaja. So kalau perasan kat sini, UV dengan UV boleh di cancel out sebab dia ada minus. Plus and minus dah cancel. So kita boleh susun minus U square tambah V square. Okay, darabkan dengan 1/2A. So kita akan dapat 1/2A darab dengan negatif U square adalah minus U square over 2A. Okay, dan kita darabkan pula V square dengan 1/2A adalah plus V square bahagi dengan 2A. So ini adalah S. Okay, now kita bawa keluar V square sebagai subjek untuk susunan equation 3. Okay, so 2A dengan 2A ni boleh disatukan dan darabkan dengan S. So dapat 2AS. Sama dengan minus U square tambah V square. Okay, sebab kalau perasan denominator di bawah ni adalah sama nilai 2A, 2A. So boleh satukan saja. Bila satukan, darab saja dengan S ke atas. So dapat 2AS. So keluarkan V square sebagai subjek. So dapat V square bersamaan U square plus 2AS. Okay, so ini adalah cara untuk kita terbitkan ke empat formula asas bagi kinematics. Okay, VUAT, SUTAT, VUAS dan SUVT. Okay, so kita akan tengok satu soalan, cara untuk kita apply equation tersebut. So berikut adalah soalan di mana Hasan drive kereta selaju 108 km/h. Okay, so bila kita baca soalan, triksnya adalah kita kena keluarkan kuantiti yang ada. So 108 km/h ini adalah laju awal, U. Okay, so listkan kuantiti yang kita tahu. So kita tahu U, keluarkan dia. U adalah 108 km/h. Okay, dan kat sini kena semak di mana semua gantian V, U, A, T dan S adalah dalam SI unit. So di mana kita kena tukarkan km/h kepada unit asas dia. Unit asas dia adalah meter per second. Bermaksud kita kena tukarkan kilometer kepada meter dan hour kepada second. Okay, so cara dia km/h kita bawa keluar dulu, hour kat bawah sebab kita nak hilangkan negatif 1. Okay, dan kita buat hasil darab. Okay, di mana dalam bracket yang pertama kita nak tukar conversion kilometer kepada meter. Okay, so bracket yang kedua pula kita perlu penukaran untuk hour kepada second. So kita pecahkan dua bracket. Okay, kalau kita nak ada dua conversion, so kita perlukan dua bracket. Kalau kita nak satu conversion saja, satu bracket sahaja. Okay, now kita akan bawa keluar conversion yang kita berminat, kilometer kepada meter. Okay, so kalau perasan 108 km, kilometer ke atas, so kita nak cancel kilometer tu, so kita letakkan kilometer kat bawah. Okay, bracket ini hanya kilometer dengan meter je. Kita kena susun kat mana meter, kat mana kilometer. Tak boleh susun kilometer dekat atas. Sebab kalau susun kilometer ke atas, kilometer darab kilometer dapat kilometer square. So kita tak boleh cancelkan unit kilometer tu. So kita kena susun sampai dia boleh di cancel out. Okay, so kilometer bila susun atas bawah macam ni boleh cancel. So next atas ni mestilah meter. So ni adalah bracket untuk conversion distance, kilometer kepada meter. Okay, now kita tahu di mana 1 km adalah bersamaan 1000 meter, iaitu 10 kuasa 3. Okay, next, bracket yang kedua adalah jam kepada second. So, kalau tengok pada kedudukan hour berada di bawah. So, kita perlu letakkan hour ke atas dalam bracket ini. Kalau kita letak hour kat bawah, hour dengan hour akan jadi kuasa 2. So, macam mana nak hilangkan hour kepada second? Tak boleh cancel. So, salah susunan dia. So, kena susun hour tu sampai boleh di-cancelkan hour. So, nak tak nak kita kena susun hour ke atas supaya boleh di-cancel dengan bawah.
So bila kat hour atas, so automatic second dekat bawah. So 1 jam adalah bersamaan 3,600 second sebab 60 minit darab dengan 60 second. Okay, 1 jam ada 60 minit dan 1 minit ada 60 second. So 60 darab 60 adalah 3,600. Okay, so kita akan cari apakah nilai U, halaju awal dalam meter per second. Okay, so next, kuantiti seterusnya dibagi. Hasan kemudian nampak seorang perempuan melintas jalan dan kedudukan perempuan tersebut adalah 100 meter ahead of his car. So itu kita senaraikan dahulu kuantiti. Itu adalah S, iaitu 100 meter. Dan dia kata if his reaction time is 0.7 second. So itu adalah T 0.7 second. And the maximum deceleration of the car is 4.5 meter per second square. So ini adalah kuantiti pecutan. Okay, deceleration itu menunjukkan minus 4.5 meter per second square. Okay, diminta adalah determine the distance travel by the car before it stop. Okay, so maksudnya diminta distance travel iaitu S before it stop. So kat sini ada hidden meaning. Stop tu menunjukkan halaju akhir dia adalah kosong. So perlu ditulis sekali halaju akhir dia kosong. So maksudnya dalam soalan ni diminta adalah S. Okay. Dan ada ayat pernyataan, adakah kereta tersebut berhenti sebelum ataupun selepas melanggar budak yang melintas tadi. Okay, jadi untuk fahamkan macam mana nak cari distance travel by the car, kita kena faham dahulu situasi soalan ni. Okay, jadi kita akan melukis. Sebenarnya dalam fizik ni lebih mudah kalau kita illustrate dengan lukisan. Okay, so ini Hasan, dia bawa kereta. So ini adalah kereta Hasan. Okay, so kita bagi satu lokasi awal. Okay, ini adalah cara untuk kita interpret gambar rajah. So ini adalah pada masa 0 second. Okay, kereta Hasan tadi saya buat labelkan H lah ya, sebab C kereta. Ini Hasan dalam kereta. Ini kereta Hasan. Okay, dia sedang bergerak dengan halaju 108 U, ni adalah U. Okay, kemudian apabila dia berjalan bawa kereta dan dia kemudian nampak budak perempuan melintas jalan 100 meter ahead. So macam mana kita nak labelkan 100 meter ahead? So katakanlah ini adalah budak perempuan tersebut. Okay, ni perempuan dia. Ni budak perempuan dia. This is the girl. Okay, jadi persoalannya kat mana kita nak labelkan 100 meter ni? Okay, adakah 100 meter daripada kosong sampai kedudukan budak perempuan tersebut? Adakah ini dimaksudkan dengan 100? Okay, ataupun tidak? Okay, jawapannya tak. Ini bukanlah kedudukan 100 meter. Kenapa? Sebab ada reaction time. Okay, apabila dia kata kat sini dia punya reaction time adalah 0.7 dan maximum deceleration adalah 4.5 meter per second square. Bermaksud kat sini bila sahaja Hasan nampak budak tersebut pada kedudukan 100 meter, sebenarnya dia telah travel sedikit ke hadapan sebelum dia tekan brake. So ini adalah kereta Hasan sekarang. Okay, jadi masa dia nampak saja budak 100 meter kat depan lokasi dia pada 0 second. Okay, then dia tekan brake. So masa dia tekan brake tu sebenarnya kereta Hasan telah bergerak pada satu jarak. Okay, ini adalah jarak, kita katakan jarak ni adalah jarak S1. Okay, so bila dia nampak budak tu, kemudian dia tekan brake. Jadi semasa proses dia nak tekan brake tu, kereta tu sebenarnya telah bergerak sepanjang S1. Okay, S1 itu adalah ambil masa sebanyak 0.7 second. So ini adalah pada tempoh masa ni T1 ni T2. Okay, jadi kat sini untuk tahu berapa banyak jarak S1 yang Hasan telah lalu sebelum dia start tekan brake. Okay, so dia start tekan brake, mengalami nyah pecutan dekat sini. Okay, so kat sini adalah nilai nyah pecutan ni adalah minus 4.5 meter per second square. Waktu antara S1 ni, A dia adalah kosong. Okay, so kat sini A dia masih kosong, dia belum masih tekan brake lagi.
Okay. Tapi bila mana dia nampak je budak perempuan 100 meter tadi, dia nak tekan brake, waktu tu kereta dia dah bergerak sebanyak S1. Okay, jadi bila melepasi S1 pada 0.7 second baru dia tekan brake. So waktu ni baru adanya pecutan dia. Okay. And then finally the car stop. So kita tak tahu sama ada lokasi kereta tu dekat sini ataupun di sini waktu dia stop. Okay, so yang kita tahu dia stop mestilah V dia kosong. Okay, so tak tahu mana satu lokasi dia kan. So kat situ kita kena cari pula S yang kedua. Bila mana mengalaminya pecutan. So bila Hassan start tekan brake pada minus 4.5 meter per second square sampai dia stop. Kat situ kita kena cari nilai S2. Okay. S2 adalah jarak daripada 0.7 second sehingga dia stop. Okay, katakanlah dia stop. Katakanlah kita ambil kat sini contoh. Kita tak tahu kat mana S2. Kemungkinan jarak ini adalah S2. Okay, kemungkinan jarak ini juga adalah S2. Kita tak tahu mana S2. Sebab kita kena cari dahulu nilai dia baru kita tahu nak lakar ke S2. Okay, katakanlah kita ambil S2 di sini Okay. Right, so first thing first, cari dahulu nilai S1. Okay, cara cari nilai S1 adalah kita lihat pada semua nilai yang kita dah ada. So kita nak cari S1 dahulu. Okay, cara nak cari S1, apa yang kita dah ada adalah T. Okay, kita dah tahu T. Antara S1, kita tahu T dia sebab T dia adalah 0.7. 0.7 tolak 0 itu adalah 0.7 second. So kita tahu T. Kemudian kita tahu A juga. A dia adalah 0 sebab dia belum tekan brake. So maksudnya dia mengalami constant velocity. Okay, dan kita tahu juga initial velocity U dia adalah gantian atas ni tadi kat sini. Okay, kita tahu U juga. So maksudnya kita tahu T, kita tahu A dan kita tahu U. Macam mana nak cari S? Formula mana yang sesuai adalah formula yang kedua. Yang mana S is UT plus half A T square. Kenapa? Sebab kita dah tahu U, dah tahu T, dah tahu A, dah tahu T. Okay, dan kita boleh cari S1. So half A T square ni boleh potong terus sebab A tu adalah kosong. So kosong darab dengan 0.7 square is kosong. So darabkan sahaja U dengan T. So kita dapat nilai S1. Okay, so then nilai S1 tadi, okay, kita akan cari pula nilai S2. Okay, kita biarkan dulu nilai S1 tadi. So now kita cari pula S2. Okay, so cara nak cari S2, sekali lagi kita akan keluarkan semua kuantiti yang kita dah tahu. Okay, jadi apa kuantiti yang kita tahu pada S2? Okay, kita tahu nilai pecutan dia. Okay, so antara S2, so S2 adalah antara 0.7 sampai satu unknown distance. So kita tahu nilai pecutan sebab pada S2 tu lah baru dia start nak tekan brake. So maksudnya A dia adalah minus 4.5. Okay, dan kita juga tahu halaju awal dia sebenarnya. Okay, sebab waktu antara 0 hingga 0.7 kan halaju dia seragam. Seragam sebanyak U. Okay. Jadi pada masa 0.7 dia baru nak tekan brake tu pun mestilah halaju dia maintain U. Bila bertambah 0.71 barulah nilai U tu berkurang. Bermaksud kita tahu juga nilai U. Okay, so nilai U kita tahu. Okay, dan kita tahu juga kereta Hassan finally stop. Bermaksud V dia adalah kosong. Okay, so kita tahu V, kita tahu U, kita tahu A dan kita nak cari S. Okay, so cara dia nak cari S, semestinya kita akan guna formula yang berkaitan tanpa nilai T. Sebab time kita tak tahu lagi kan. So kita boleh gunakan formula VUAS. Okay, so gantikan V ni adalah kosong. Okay, U ni kita tahu nilai dia, gantikan. So A ni adalah minus 4.5. Okay, dan S ni kita boleh cari. Ni adalah S2. Okay, hati-hati sebab S ini adalah merujuk kepada U dengan V yang berkaitan. Okay, jangan gantikan S ini daripada kosong sampai V kosong. Tak, sebab S2 ni adalah daripada 0.7 sahaja sampai unknown time T. So T3 bila dia stop tu kita tak tahu. Okay, jadi S2 tu adalah antara 0.7 sehingga T3, bukan daripada 0 second tadi. Okay, so kat sini kita boleh cari nilai S2.
So now kita ada dua nilai, S1 dengan S2. Okay, dua nilai tersebut kita boleh tambahkan mereka untuk tahu sebenarnya adakah nilai hasil tambah S1 tambahkan dengan S2, adakah dia lebih besar daripada 100 meter ataupun hasil tambah S1 dengan S2 lebih kecil daripada 100 meter. Okay, jika jawapan S1 tambah S2 adalah besar daripada 100 meter, apa maksud dia? Okay, maksudnya adalah S1 tambah S2 besar daripada 100 bermaksud kereta tersebut telah berada melepasi budak perempuan tersebut. Maknanya dekat sini. Kalau S2 tambah S1 besar bermaksud semestinya S2 tu tarik sampai ke hujung ni lah. Sebab S2 dia besar kan? Tambah S1 more than 100. So maksudnya kereta tersebut telah hit the girl. Hit the girl. After hit the girl. Dia stop after hit the girl. Tetapi jika kita tambahkan nilai S1 tambah dengan S2 less than 100 meter, bermaksud kereta tersebut berhenti sampai di sini. Okay, bermaksud ini adalah S2 kita. Okay, dan ini menjawab kita punya soalan statement tadi. Bermaksud kereta tersebut dia stop before hit the girl. Okay, maksudnya budak tu selamat lah. Yeah? Okay, ini adalah cara untuk kita mencari aplikasi bagi soalan kinematics dengan menggunakan 4 rumus. What was suited dengan SUVT.